Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiyatan minna wasila ila hadratin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai juga kita pada malam ini daripada kehidupan kita yang berbaki, sementara ajal dan maut menanti kita yang pasti. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada ayat yang ke-102. Kita nak ulang sedikit tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya dalam tafsir Jalalain, wattaba'u, dan mengikut mereka orang Yahudi, matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang dibaca dulu oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, iaitu berupa buku-buku sihir yang mereka pendam, yang mereka tanam di bawah singgasana Sulaiman ketika kerajaannya roboh. Kerajaan Sulaiman ni lepasnya roboh. Selepas kewafatan Nabi Sulaiman, kerajaannya roboh, dibongkarkan segala kitab sihir yang terpendam di dalam singgasana Nabi Sulaiman. Atau mungkin juga syaitan-syaitan itu mencuri dengar, dan mencampurkan ke buku-buku kebohongan dan memberikan kepada tukang-tukang tenun yang membukukannya, hingga tersebar berita bahawa jin mengajarkan hal-hal yang gaib. Sulaiman pun mengumpulkan buku-buku itu dan menanamnya. Sulaiman ambil buku-buku sihir yang ditulis, buku-buku panduan-panduan sihir, kitab-kitab sihir, lalu ditanam oleh Sulaiman di singgasananya. Tak kala ia mangkat, setan-setan itu pun menunjukkan buku-buku itu kepada manusia. Syaitan kata, pergilah, dia kata pergi bongkarkan buku-buku yang ada di di dalam tanah yang ditanam di dalam kerajaan Nabi Sulaiman, dalam istana Nabi Sulaiman. Dan ketika mereka membongkar, ternyata di dalamnya ada ilmu sihir.
Oh, rupanya dia pun sihirmu ada kitab juga. Dia ada kitab. Ingat apa? Ingat apa ni, agama Allah sahaja ada kitab, sihir pun ada kitab. Iblis dan setan ni dia ada kitab. Kata mereka, kerajaan kamu berdiri dengan ini. Jadi bila begitu, maka mereka memfitnah Nabi Sulaiman dengan mengatakan kuatnya kerajaan Nabi Sulaiman, hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman kerana sihir ni lah. Ini selama hari Sulaiman sembunyikan daripada kita, sebenarnya dia tukang sihir. Oh, dia fitnah Nabi Sulaiman AS, ya, sebagai tukang sihir. Lalu mereka mempelajari ilmu sihir itu, ya, dan mereka tolak kitab-kitab Nabi mereka, mengambil sihir, belajar sihir, kemudian menolak kitab-kitab Nabi. Sebab itu ada sebahagian orang Yahudi menyembah syaitan, ya, sebahagian. Kenapa orang Yahudi dia menyembah syaitan, menyembah iblis? Contohnya golongan Zionis, golongan Illuminati, golongan cahaya, golongan Dajjalun. Mereka menyembah, ya, iblis, Lucifer. Diberi nama iblis tu Lucifer atau Ardachi. Kedua-duanya nama iblis. Jadi mereka menyembah, ya, iblis menjadi tentera iblis, ya, kerana mereka telah memfitnah ataupun terkeliru dengan menyatakan bahawa Nabi Sulaiman juga mengamalkan sihir. Kata mereka, kerajaan kamu berdiri dengan ini, sihir. Lalu mereka mempelajari ilmu sihir itu dan mereka menolak kitab-kitab para Nabi mereka. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, lihat itu Muhammad. Yahudi ni zaman Nabi SAW. Di Mekah tak ada Yahudi, Nabi tak, ya, berhadapan dengan orang Yahudi. Tapi di Madinah, di Madinah Yahudi, Ahlul Kitab, ya, mereka adalah saki-baki daripada, yang lari daripada serangan Bukhtanasar, ya, Maharaja Ur. Ur ni dekat Babylon, yang kuat, yang menakluk Baitul Maqdis dan membunuh, ya, orang Yahudi. Atau di zaman Nero, ya, Nero ni Maharaja Rom yang zalim, yang membunuh orang-orang Yahudi di Jerusalem. Ketika dua gerombolan itulah orang Yahudi telah lari daripada tempat mereka ke seluruh dunia. Katanya ke China, ada Yahudi China. Mereka lari ke India, ada Yahudi India. Mereka lari ke Mesir, ada Yahudi Mesir. Mereka lari ke Eropah, ada Yahudi Eropah. Mereka lari ke segenap pelosok dunia, Afrika, ada Yahudi Afrika, berterabur di merata tempat. Katanya di Indonesia pun lari juga, katanya ada perkampungan Yahudi di Aceh. Dia katakan lari tu jauh, dia melarikan diri, ya, untuk menyelamatkan mereka, bangsa mereka daripada kezaliman. Bukhtanasar, Uzair tu 100 tahun. Uzair tu, ya, bandar Baitul Maqdis tu dimusnahkan oleh Bukhtanasar, Maharaja Babylon, ya. Selama 100 tahun Uzair tidur 100 tahun. Uzair dia lalu kat Jerusalem yang telah hancur. Dia kata, bagaimanakah, ya, manusia dapat membangunkan balik bandar Jerusalem ni yang hancur lebu ni, ya. Lalu dia kata, bagaimanakah pula Allah SWT menghidupkan tulang belulang yang hancur, yang telah, ya, hancur dan dibangkitkan balik. Lalu Allah SWT menidurkan dia setahun dengan keldai. Duduk di bawah runtuhan batu, dia pun tidur kat situ, bangkit-bangkit 100 tahun. Nah, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, dia tidur 100 tahun. Ya, bila dia bangun tengok kedai dia semua dah jadi tulang tinggal bersepah. Ya. Lalu bila dia bangun, Allah SWT menghidupkan kedainya balik depan mata. Ya, bercantum tulang, tutak.
kemudian daging tak 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 tak, kemudian kulit tak 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 tak, kuek kuek jadi kedai depan Uzair. Pagi inilah Allah SWT menghidupkan ya kita yang mati besok. Beriman tak beriman ni 100 tahun tak berusik bandar yang musnah tu, Jerusalem punya dahsyatnya ya. Kat Malaysia pun ada juga Yahudi kemaknya, perangai macam Yahudi, kita pun tak tahu. Itu sebab apa ni, siapa namanya penyanyi rock Indonesia tu yang lama dulu tahun 80-an 90-an, kumpulan apa Dewi Deba apa tak tahu, ada seorang dia punya penyanyi utama tu, vokalis dia mengaku dia maknya adalah orang Yahudi. Itu album kumpulan rock tu pelik-pelik sikit simbol-simbolnya. Rupanya ada darah Yahudi juga kat Indonesia, tapi kat Malaysia tak mengaku lagi orang Yahudi. Perangai Yahudi banyak, perangai macam Yahudi banyak, tapi Yahudi tak mengaku lagi ya. Jadi mereka memfitnah Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Dan bila mereka, Allah SWT menyebut Nabi Sulaiman dalam Quran ya, maka orang Yahudi kata, lihat itu Muhammad, disebutnya Muhammad itu seorang Nabi, padahal ia tidak lebih daripada seorang tukang sihir. Maka Allah pun berfirman untuk membuktikan kebenaran Nabi Sulaiman dan menyangkal orang Yahudi itu, wa ma kafara Sulaiman ya, dan padahal Sulaiman tidak kafir. Tidak kafir Sulaiman maksudnya ia tidak melakukan sihir seperti yang didakwa. Dia mengutip kitab sihir supaya tidak dibaca dan dipelajari oleh orang ramai, lalu menanam di bawah singgasananya. Jadi Nabi pun difitnah di depa tukang sihir orang Yahudi ya. Wa ma kafara Sulaiman, Allah menyangka dan tiada kafir oleh Sulaiman ya, walakin akan tetapi yang kafir syayatina kafaru, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ya, akan tetapi ya, hanya sahaja yang syaitan-syaitan itulah yang kafir. Syaitan tu yang kafir, bukan Sulaiman ya. Mereka mengajar sihir kepada manusia ya, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajar sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Malakaini bibabila ya, maknanya malakain dalam baris di bawah hingga bererti dua raja. Kalau malikain, ada kiraat baca malikain, maknanya dua raja. Kalau baca dua malakain, dua malaikat ya. Artinya ilmu sihir yang diilhamkan kepada dua malaikat, atau penafsiran yang lain dua raja. Ada pun yang membaca malikain ya, berarti dua raja, iaitu berada di Babila, di Babylon. Dalam Quran disebut nama Babylon ya. Ini tempat asal ya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibakar Nabi Ibrahim dan sebagainya, itu di Babylon. Cerita Namrud ya, raja Babylon yang masyhur dan kejam, yang membakar Nabi Ibrahim. Agama mereka keberhalaan yang ditentang oleh Ibrahim tu di Babylon lah ya. Di peristiwa itu berlaku di Babylon lepas daripada Nabi Ibrahim dibakar, maka Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin, kemudian berhijrah ke Mekah, menghantar Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah kembali ke Palestin, dan Nabi bermukim di Palestin hingga dia wafat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Babylon ni memang ya satu bandar, satu kota, satu kerajaan yang sangat lama lah
antara tamadun awal dunia di tebing sungai Mesopotamia ataupun Dajlah, ya, Dajlah dan juga Tigris. Maka di lembah sanalah tamadun awal dunia. Kalau kita baca dalam sejarah dunia, tamadun awal dunia di lembah itu, di lembah Babylon. Jadi di Babylon, satu negeri yang subur di Iraq, di tepi sungai Tigris atau Mesopotamia. Harut wa Marut, ya, Allah sebut malikai apa, malikai atau malakai, namanya Harut Marut, ya, merupakan badal atau ganti nama bagi malakai, badalnya Harut dan Marut. Siapa malakai? Harut wa Marut. Allah sebut nama dia, Harut wa Marut, ya. Menurut Ibn Abbas, kedua mereka itu tukang sihir yang mengajar ilmu sihir, bukan malaikat. Macam mana malaikat pula, ya, dijadikan dia mengajar sihir kepada manusia, sedangkan malaikat ini makhluk baik, makhluk Allah SWT yang sentiasa taat. Katanya kalau kita belajar yang selalunya Harut wa Marut ni ialah dua malaikat yang diletakkan mereka itu nafsu. Ingat, sebab Allah SWT nak menguji manusia, ya, mengajar ilmu sihir kepada manusia dan dia melarang, ya. Ini ujian bagi kamu, katanya. Tapi manusia bila tengok pelik-pelik ni, manusia suka. Sebab itulah ayam pin ni orang suka. Nah, pelik. Kalau ustaz bawa benda pelik-pelik, kamu suka. Orang Melayu suka. Kalau bawa pelik-pelik, lagi ramai daripada ni, ya, dia punya. Sebab itu ayah pin dikira pengikutnya 3,000. Pakai BMW 7 Series semua datang. Bukan main-main punya. Replika luar saja 3 juta. Replika buat bulan bintang macam tu, luar saja 3 juta. Bayangkan kita buat masjid ni pun tak 3 juta. Dia bayar hantar surat taubat, beli 300. Ayah pin kata semua dosa-dosa telah diampunkan. Beli 300. Itu kalau dosa kecil, dosa besar 1,000. Percaya? Sami Hindu basuh air kaki dia dengan susu, minum air kaki ayah pin. Dia mengaku dia pengasas agama Hindu. Hindu pun terkejut. Pengasas agama Hindu. Hindu kata, pengasas agama Hindu macam mana? Dia pun giling kepala. Itu pun orang percaya. Nabi perempuan, orang percaya. Percaya Nabi perempuan, percaya. Apalah buatlah, semua lakulah. Kata orang Arab, ya, jangan benda jatuh, ada yang menyambut. Kata orang Arab. Kalau kalimah yang jatuh keluar daripada orang, walaupun benda tu palsu, ada je orang menyambut ni. Syiah tu tak logik-logik dia punya mazhab. Suruh makan tai imam lah apa semua. Ada orang ikut. Ramai lagi orang ikut. Mempertahankan pun dia. Sanggup mati-matian. Tu yang pelik tu, ya. Orang nak mengajar ilmu betul, tak nak belajar ilmu ni macam-macam. Masuk Manjung macam-macam. Tak tahulah masuk Manjung ni Nur Muhammad lah apa semua masuk kan. Macam-macam. Selawat tak semayang. Apa nak semayang dah selawat? Kan selawat tu solawat. Selawat tak payah semayang. Pergi semayang buka-buka kaki, dia tak semayang. Boleh. Itu pun ada orang ikut, kan? Ini pula pelik-pelik. Dan ada pula mengatakan bahawa mereka adalah dua malaikat yang sengaja diturun oleh Allah untuk menyebarkan sebagai batu ujian dari Allah kepada umat manusia. Jadi ada beberapa penafsiran berkenaan dengan malaikat ini, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita melihat, ya,
pendapat pandangan mufassir, ya, orang yang ahli tafsir menyatakan dua malaikat itu ialah betul-betul malaikat. Ya, dua malaikat ni betul-betul malaikat. Sebab Allah SWT nak menguji manusia. Dan ada pula berpendapat bahawa mereka adalah yang dipandang soleh, baik oleh seperti malaikat. Itu pandangan yang kedua. Ada yang berpandangan bahawa mereka adalah dua orang yang jahat yang berpura-pura soleh seperti malaikat. Dalam kitab lain ni sebut dua aja sebab bacaan. Malikain maknanya bukan malakain. Kalau malakain dua malaikat, kalau malikain maknanya dua orang aja yang jahat mengajar sihir. Ya. Jadi orang Yahudi ni memang pengamal sihir. Bermacam-macam sihir yang diamalkan oleh orang Yahudi, ya. Dan mereka lah orang yang antara pelopor sihir di atas muka bumi ni. Jangan ingat orang Melayu yang terror sihir ni. Bukan. Ya, kita dengan ilmu santaunya, dengan ilmu apanya, segala mak nenek ilmu ada kan. Bukan. Yang sihir yang asal, ya, berasal daripada, ya, yang mempeloporinya ialah orang Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat sihir ni berapat dengan syaitan. Sihir ni dia berapat dengan syaitan. Jadi dia menggunakan syaitan. Sihir ni, okay. Sebab itu mentera jampi itu sebenarnya ialah untuk memuja syaitan. Dan kitab sihir ni ada kitab ni. Dan tukang-tukang sihir yang hebat-hebat ni orang Yahudi. David Copperfield, ya, orang Yahudi. Yahudi kuat. David Copperfield rapat sangat dia tu dengan jin dan syaitan. Ya, orang yang buat sihirnya masuk dalam tembok besar negeri China, masuk celah-celah, masuk dalam piramid, hilangkan patung Liberty Amerika. Pelik-pelik punya sihir. Ya, maknanya sihir tujuannya untuk menyesatkan manusia. Ya, sihir. Kalau agama sihir dia memang berlawan dengan agama Nabi-Nabi Samawi. Sebab Tuhannya syaitan, iblis. Ya. Dan Dajjal adalah pengamal sihir. Ya. Dia dua. Satu teknologi. Teknologi ni pun sihir. Teknologi sihir, tuan-tuan. Sebab itu kalau dulu kita guna fax, sekarang ni kita pakai WhatsApp, dia masuk dalam tu. Itu teknologi sihir. Ni apa ni? Telefon. Kalau dulu 30 tahun dulu Motorola keluarkan telefon, ya, lagi korang fungsi daripada ni. Kan telefon besar itu, kalau ini telefon pegang, kalau Motorola yang mula-mula keluar kan, kalau agak-agak kan anjing kejar lah, balin anjing mampu anjing. Tak? Tu yang besar tu, kalau anjing kejar, tumpuk telefon ke kepala anjing, pecah kepala anjing tau. Okay. Sekarang ni besar ini lagi canggih. Sihir ni mengagumkan. Ya, sihir ni mencengangkan. Sihir ni, ya, silap mata. Bagaimana sihir Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun menyihir tali yang dicampak, ya, dilihat sebagai ular. Ia beza dengan mukjizat. Mukjizat ni perkara luar biasa yang sebenar, yang tak boleh dicabar. Nabi Musa campak tongkat jadi ular, ular sungguh, bukan tongkat. Tukang sihir Fir'aun campak tali seolah-olah nampak ular. Sebab itu tukang sihir Fir'aun nampak tongkat Nabi Musa, dia kata ini bukan sihir, ini ular sungguh. Dia kata yang ini lagi power. Sebab itu dia beriman. Ya, diseksa oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun, mereka beriman. Sebab mereka yakin bahawa Nabi Musa AS itu benar.
Ini bukan sihir, ini betul-betul bukan cubaan, betul-betul. Jadi sihir ni silap mata, nampak yang lain kepada yang lain, dia mempengaruhi minda dan sebagainya. Itu yang dikatakan sihir. Ya. Sihir ini adalah dosa besar yang disebut oleh Nabi, 7 dosa besar. Ya, maubiqat 7 besar. Menyekutukan Allah, sihir, memakan harta anak yatim, antara perkara-perkara yang menjadi 7 dosa besar. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau mengamalkan sihir saja kafir. Imam Ahmad bin Hanbal kata, kita macam kita belajar santuk, kita beramal dengan ilmu santuk, kafir. Terus Imam Ahmad bin Hanbal antara yang berpendapat bahawa orang yang tak semayang itu kafir. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mazhab kita Syafi'i memasukkan dalam dosa besar. Dosa besar kalau tidak menyeru selain daripada Allah, syirik dengan Tuhan, murtad juga, kafir juga. Ya, kalau dia mengamalkan sihir itu menyeru Tuhan selain daripada Allah, minta pertolongan daripada jin iblis, maknanya boleh jadi kafir juga. Ya tak? Tapi semata-mata mengamalkan sihir, baca mentera-menteranya, dosa besar. Ada mentera ni, puan-puan tak apa tentu mentera. Dan kita pun orang Melayu punya sihir tukar. Tapi yang last tu kan, dia sebut dewa sana, dewa sini, dewa sana, dewa sini. Last berkat Nabi Adam. Sebut juga Nabi Adam kat belakang tu kan. Berkat Nabi Adam, apa ni, berkat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di hati ini tak sebut setan mana tak, di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ulama kata, kalau jampi ni, kalau bercampur-campur antara Arab dengan Melayu, haram, tak boleh. Pukul takal balik pintu orang jahat memang macam tu. Orang zaman dulu, dia petua sihir ke tak sihir tak tahu. Wallahu alam. Letaknya katak dekat dalam tempurung, kemudian dia tangkuk di bawah tempat orang nak akad nikah. Atas tu kan, dulu rumah tiang, ambil katak, mas cukupkan dalam tempurung. Orang yang di atas tu dengan izin Allah tak boleh lafaz ijab kabul. Ijab kabul tak boleh. Aku te benda tak ada, tak boleh sebut. Dia nak menayakan kawan tu, mandi, ya, kemudian naik balik, akad balik. Ya, ada orang tahu tak? Maksudnya tu naib ni biasalah kan orang alim-alim, yang kita buang yang di bawah, di bawah rumah tu, dia kata saja dia menayakan kawan tu. Tapi tu tak guna sihir, bukan jampi. Dia tak jampi katak kodok tu, dia tak jampi, dia buat macam tu je, boleh. Itu yang pelik. Tapi semua jadi dengan izin Allah SWT. Ya. Jadi kita ni maknanya yang boleh belajar ilmu sihir ini ialah hakim dan qadi sahaja dalam kitab fiqh. Sebab dia nak tahu. Ya, kadang-kadang ni orang membunuh dengan sihir. Ya, orang nak bunuh dengan zahir dia takut. Ya, zahir senangnya pergi tembak, pam-pam, mati. Tapi dia takut, dia guna sihir untuk membunuh. Ya, itu hakim kena tahu tentang ilmu sihir ni. Yang kita memang tak boleh belajar lah, sebab membawa kepada dosa besar. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'allimani min, sedangkan keduanya tidaklah mengajar kepada ahadin, salah seorang pun, hatta yaqula, sehingga mereka kata berdua, innama nahnu fitnatun. Maknanya sebelum dia mengajar sihir, dia dah menyampaikan nasihat terlebih dahulu kepada manusia, sesungguhnya kami hanyalah cobaan, ujian. Ya, ujian dari Allah terhadap manusia dengan mengajarkan sihir itu. Maka barang siapa yang mempelajarinya, ia jatuh kafir, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia mukmin.
Ya, lepas tu tafsir kata kalau belajar kafir. Itu Imam Ahmad bin Hanbal kata mengamalkan sihir ini terus jadi kufur. Ya, jika masih terdesak untuk mempelajarinya, barulah mereka belajar. Maknanya fala takfur, sebab itu jangan kamu kufur. Ya, malaikat itu nasihat. Ya, jika ia masih mendesak untuk mempelajarinya, barulah mereka mengajarkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawjah, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang lelaki dan isterinya, pembenci. Sihir yang pertama yang diajar, dipelajari oleh manusia ialah pembenci, yang membencikan antara suami dan isteri. Jadi satu jabatan syaitan yang ditugaskan ialah syaitan yang bernama Dasim. Ya, Dasim ini ialah kerjanya menimbulkan permusuhan dalam keluarga. Syaitan, iblis dengan syaitan ni ada beza sikit. Ya, syaitan ini ialah anak keturunan iblis daripada kalangan jin, tapi anak keturunan iblis, anak-anak iblis. Anak-anak iblis ni diberikan pelbagai jabatan. Dia lebih kurang, pemerintahnya lebih kurang Putrajaya lah, lebih kurang. Dia menteri kabinet dia apa semua kan, semua ada belaka. Jadi keturunan yang banyak, keturunan yang diberikan jawatan besar-besar ni, menteri dan sebagainya, inilah keturunan iblis tu sendiri. Adapun jin yang bukan keturunannya adalah pengikutnya, ya, pelaksana dan sebagainya. Namanya Dasim. Dia bahagian penzinaan, bahagian pemusuhan, dia masing-masing ada, dia punya jawatan dia masing-masing. Sebab itu Dasim ini ialah menimbulkan kemarahan, kebencian di rumah tangga, antara suami isteri, dengan antara anak bapa, di antara adik-beradik. Dialah yang mengacarnya. Sebab itu jangan bagi peluang dia masuk ke dalam rumah. Dasim ni dia akan masuk bersama kita apabila kita tak beri salam. Ya, kalau kita masuk kita tak beri salam kepada orang rumah, tak kiralah sama ada mereka tu jaga atau tidak, maka dia akan masuk sekali dengan kita. Kan? Ataupun kalau tak ada, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita balik rumah yang kita tinggalkan, satu keluarga balik, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita sekat jin ni daripada masuk, syaitan yang masuk ke dalam rumah. Itu usaha kita lah. Maknanya yang kalau dia nak masuk dengan cara yang lain, dah ada je mekutnya tu. Kita dengan orang perempuan kita ni ada je masalah sikit je, tapi kan itu dia menimbul. Kadang-kadang yang bercerai tu kan dalam kajian dia sebut kenapa bercerai. Masalah remeh-tengeh je. Ya, makan nasi nak cari nasi tambah, tak ada, dah habis nasi, itu je. Ya, bukan ada apa pun. Remeh-temeh kadang-kadang nak bergaduh. Sebab apa? Itu tadi Dasim tu tadi, dia punya kerja, peranan dia nak menimbulkan kebencian dalam rumah tangga. Ramai yang tambah, dia kata average yang bercerai, lingkungan umur dia daripada 30 sampai 45 sampai 45. Yang bercerai tu dah kahwin lama tu lebih kurang. Tu ramai bercerai dengan sebab ni. Ini lagi ekonomi yang jatuh ni, tahu. Antara punca besar penceraian ialah masalah kewangan. Masalah kewangan, dia tak boleh nak survive. Lelaki tak mampu nak bekerja seorang, kena kerja dua orang juga. Kita kerja panjang masa, tapi hasilnya, duitnya tu tak berapa banyak, tak cukup. Ni tarik lah beasiswa lah, itu tarik subsidi lah, itu
Minyak tak boleh cover dah. Bila tak boleh cover, minyak tak boleh cover negara, GST cukup saja. Potong subsidi pula, potong subsidi. Kemudian TPPA pula, habis TPPA benda, habis TPPA ni benda pula. TPPA dia tak tahu apa tu. TPPA tu blok ekonomi Amerika. Sebab itu China dengan India tak masuk. Mereka nak sekat ekonomi China, jadi dia buat blok ekonomi ni, dia blok. Malaysia terpaksa membuang 28 akta untuk membolehkan TPPA ni masuk. Contohlah kita kata syarikat Marlboro lah, syarikat Yahudi besar antarabangsa nak masuk ke Malaysia, jadi dia nak masuk, dia nak jual kotak rokok dia, itu tak boleh kacau. Jadi kalau kerajaan Malaysia letak gambar yang budak cacat tu ada gambar rokok budak cacat, amaran daripada kerajaan Malaysia, merokok membahayakan kesihatan, syarikat Marlboro antarabangsa boleh saman kerajaan Malaysia. Sebab itu Australia dah kena. Australia letak amaran, kerajaan Australia, merokok membahayakan kesihatan, syarikat rokok saman dia 7 bilion. Tu kena faham TPPA itu benda. Jangan kacau. Takut-takut filem Hollywood yang datang ke kita ni, kita dah tapis. Ada akta penapisan filem. Nak masuk, kami punya kerajaan Malaysia mewajibkan filem itu ditapis. Itu pun setara tu, yang tapis tu pun sebenarnya filem orang putih yang masuk, yang kalau tak ditapis tu macam filem lucah tu. Dengan motosikal dengan kereta tembak tu adalah juga, tapi hak tembak hak tu mana ada. Jadi kalau kita tapis, syarikat Hollywood akan saman kita. Dia boleh, itu yang Tian Chua kata, kita sekarang ni bukan jual negara, jual kedaulatan negara. Ini bukan masalah ekonomi. Kata Tok Haji Hadi, penjajahan bentuk baru, imperialis baru. Kita jenis terdesak, orang lemah, orang tengah lemah, dia kapai apa yang dia boleh kapai lah, mana yang dapat lah. Kita ni terdesak, hutang banyak, apa semua dah terdesak, mengapai macam tu. Orang kan, orang tak faham, dia tak faham tu yang diluluskan. Walaupun kenapa diluluskan, kita pun pelik kalau kita fikir. Dalam keadaan yang tak ada TPPA pun, orang Melayu dah tak boleh bersaing. Ada TPPA, China tu tak boleh bersaing dengan syarikat multi purpose antarabangsa Yahudi punya syarikat. Tak boleh nak lawan. Macam kita dah masuk, sebab Obama datang sini berapa kali. Zaman Mahathir dia datang, zaman Dr. Mahathir dia datang, dia tak datang. Ekonomi adalah merupakan punca yang paling besar penceraian. Ini kajian. Dan yang akan datang ni, yang kita dah masuk 2016 ni lagi teruk kan. Kita dah rasa, saya pun dah rasa sendiri, tuan-tuan. Tak tahulah, wallahualam. Lagi banyak dah bercerai. Kan? Jadi dia sebenarnya barakah, tuan-tuan, barakah. Berkat ni dia cukup sikit memadai. Ni dia bagi barakah. Allah membuka, "Wa yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu minhu la yahtasib, may tawakkal Allah fa huwa hasbuh." Okay. Sebenarnya takwa ini membuka pintu rezeki. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, depan, belakang. Keberkatan rezeki, tuan-tuan. Tapi bila
diasaskan penubuhan Malaysia ini bersama dengan syarikat genting Yahudi, syarikat judi di Genting Highland, bersama dengan kemerdekaan Malaysia 5 Ogos. Bersama dengan kemerdekaan Malaysia juga ya dilaksanakan sistem riba konvensional. Kedua-dua ni, riba ni harbun minallah, judi ni yang diharamkan oleh Allah. Jadi maknanya rezeki kita ni, Malaysia ni bercampur aduk dengan dua benda ni. Rubah. Macam mana pun kalau bank negara yang mengeluarkan duit, mengeluarkan ringgit itu, sistem asasnya ialah riba, maka seluruh sistem yang ada dalam Malaysia ni ialah riba. Dah lama, 50 tahun. Berakar umbi dalam masyarakat kita ni judi dengan riba. Kalau tak percaya, tanya kepada siapa, manakah syarikat yang paling menguntungkan atau yang paling kukuh ataupun yang paling kaya dalam Malaysia? Siapa? Syarikat apa? Syarikat apa? Salim Tayyab. Maaf lah Bang Salim ni. Dah apa? Genting. Setiap MLM ataupun syarikat-syarikat kepunyaan orang bukan Islam, semua ada saham di Genting. Tanam saham di Genting sebab saham ni memang kukuh. Bila Lim Gostom mampu pecah dua harta, satu anak dia, satu bini dia, dua-dua duduk 10 terkaya di Malaysia. Itu kereta dah pecah dua. Kereta dah pecah dua. Lim Gostom, satu anak sulungnya, satu isterinya, pecah dua-dua antara orang yang paling kaya dalam Malaysia. Bayangkan. Jadi tak berkat tu lah. Habis ditajaknya semua, tak cukup balak, tak cukup hutang simpan tebehnya, bukit tak cukup tarahnya, buat boksit semerah merahnya Kuantan. Ya Allah, mandi air merah, nuklear, sisa bom, sisa apa, radioaktif tanam kat Malaysia. Ingat tanah Rizal dia berdaya, dia depa tanah sungai Rizal sungai, tanah Rizal sungai tu yang semua yang Rizal bakar tu. Tuan-tuan tengok di depannya pokok bakar, 3 depa dah. Tengok siapa yang bagi tanah tu? Menteri besar je yang ada tanah Rizal Melayu dengan ni. Menteri besar je ada kuasa yang bagi. Tak? Jadi buatlah, rancanglah ekonomi apa pun semua. Bila tak berkat, tak cukup, lagi banyak hutang, lagi tak cukup, semua dia bedeng. Dia orang lemah. TPPA setuju, sign, bagus katanya. Yang lain pun, betul, bagus katanya. Besok tengok anak cucu tuan-tuan duduk tanah TOL kan, dia buat rumah dalam sungai, jadi kampung sungai, sungai dinding, kampung sungai. Kita dah tak ada tanah nak boleh beli macam mana? Tuan-tuan beli rumah taman, anak 5 orang nak kongsi duduk dalam rumah tu, nak beli berapa? 300,000. Buat rumah sungai lah kita. Tak percaya cakap ustaz? Cakap ustaz nak bohong pun. Tengok nasib anak cucu kita tuan-tuan. Kita tak apalah, selesailah masalah kita ni. Buat rumah dalam air kan. Buat rumah air, buat rumah terapung punya rumah air Brunei tu buat tu.
Kerajaan pun tak boleh nak tolong apa. Silakan buat rumah layak. Kita pun bakat menukar buat rumah layak. Sambung sini, sambung sini, sambung sini. Sudahnya ada dewan, sudahnya ada duduk dalam ayo. Kampung ayo manjung. Dinding. Padang ke muka common. Jadi orang kampung minta, kampung baru minta 40 hektar dekat yang apa ni, yang apa ni, Ponggah Pasir tu, dekat itu tak dapat. Sudahnya dapat orang juga. Dia buat tempat simen, tempat Ponggah Pasir daripada Endon datang, ya, tak dapat kat orang kampung. Nak beli rumah tak cukup. Nak cukup apa? Rumah tengoklah kat sini, Bantai Remet 80,000 dalam bina dia. Tulis nombor telefon. Orang rumah saya pergi telefon. Murah betul rumah Bantai Remet ya, telefon. Itu 80,000. Itu perabot saja. Harga 1,5 juta katanya. Bantai Remet tempat babi pun 1,5 juta. Macam mana? Boleh beli? Ini macam mana keberkatan? Dia nak berkat tu, memang dia tak boleh pergi. Orang Islam ni lah, kalau kita ni buat lah apa pun, kalau benda haram, kalau dia tak apa, dia memang dunia dia tempat dia, kita tak boleh. Kalau meniaga menipu siap, lingkup lah kita, ya tuan-tuan, ya. Kemudian dia kata misalnya, ya, ilmu yang diajar oleh dua malaikat ni ialah ilmu yang memisahkan, yang menceraikan, ilmu pembenci di antara lelaki dan isterinya, misalnya dengan membangkit amarah dan kebencian yang satu terhadap yang lain. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, yakni ahli-ahli sihir itu, bidarrina bih, yang dapat memberi mudarat dengannya, maksud dengan ilmu sihir itu, min ahadin, ya, daripada salah seorang ataupun daripada seorang pun, illa biiznillah, melainkan kecuali dengan izin Allah. Itu akidah. Tak ada satu pun boleh memberi mudarat, tak ada satu pun boleh memberi manfaat, berkesan, melainkan dengan izin Allah. Sama ada mukjizat, sama ada karamah, sama ada sihir, ya, dengan izin Allah baru dia jadi, ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka, yakni akhirat, ya. Mengajar sihir, belajar sihir, mengamalkan sihir, memberi mudarat kepada akhiratnya, ya. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat, yakni sihir. Walaqad, dan sesungguhnya, alimu, demi sesungguhnya, alimu, mereka sebenarnya tahu, yakni orang Yahudi itu sebenarnya yakin, lamani, bahawa barang siapa ishtarahu, yang menukarnya, malahu fil akhirati min khalaq, tiadalah baginya bahagiannya di akhirat atau keberuntungan di dalam syurga. Maka orang yang belajar sihir tak berguna ilmu mereka itu di dalam akhirat, di dalam dunia maupun akhirat mereka, maka mereka tidak akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Wala bi'sa ma, dan amat buruk sesuatu, maksudnya perbuatan mereka itu, syarau, menjual, menukar, bihi anfusahum, diri mereka dengan, yakni menjual kebahagiaan akhirat dengan mempelajari sihir, kerana telah pasti akan menyerobohkan mereka ke dalam neraka. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka menyadari, mengetahui. Jika mereka benar-benar tahu atau menyadari hakikat seksa yang akan mereka jalani di akhirat kelak, nescaya mereka tidak mahu mempelajari sihir. Mereka bertomban ataupun mereka berpandukan kitab sihir, meninggalkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitab Allah, belajar sihir, ya. Kita tinggal hukum Allah, belajar
ya, kita laksanakan hukum sekular, hukum barat yang lebih kurang itu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga Allah menetapkan kita berada di jalan yang benar, jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan melindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa mudarat kepada agama kita ni. Dan kita peganglah agama kita ni, ya, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah tidak akan mempersia-siakan ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa min arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu penceramah daripada Kedah akan datang dengan Ustaz Wan ni. Sahabat Ustaz daripada Syariah dulu dia mengaji. Allahu a'lam.